Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca dan melihat tafsiran ayat yang ke-25. Syukur kita kepada Allah, kita dapat menyambung kembali pengisian tadabbur ringkas suratul Mulk setelah kita menangguhkan dua sesi. Moga-moga perhimpunan kita pada pagi ini, pertemuan kita dilingkungi, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Wayaqulun membawa makna dan mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah golongan yang mengingkari, yang tidak percaya apabila mati dihidupkan kembali. Mereka ini sering berkata, wayaqulun tu adalah kata kerja present tense, iaitu kata kerja fi'lun mudhari' yang menunjukkan mereka sering berkata, sering mereka bertanya, mata hadzal wa'du, bilakah yang dijanjikan itu? Yang dijanjikan itu merujuk kepada hari kiamat. In kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Persoalan ini mereka lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedia maklum bahawasanya salah satu daripada isi kandungan dakwah yang Nabi sampaikan adalah Nabi mengingatkan tentang hari kiamat, Nabi mengingatkan tentang dosa, Nabi mengingatkan tentang pahala, Nabi mengingatkan tentang api neraka. Kalau kita ingat pada ayat-ayat yang sebelum ini, pada ayat nombor 6, 7, 8 tu, apabila ahli neraka masuk ke dalam neraka, mereka ditanya oleh para malaikat, dulu tak ada ke orang yang memperingatkan kamu tentang neraka? Kita tahu mereka telah membuat pengakuan. Mereka kata ada. Jadi apabila Nabi sering menyampaikan tentang hari kiamat, tentang neraka, adanya syurga neraka, ada kumpulan yang dia tak percaya adanya hari ini. Jadi mereka sering bertanya. Kalau kita baca dalam ulasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu tentang orang-orang yang kafir, yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan menganggap ia mustahil akan berlaku. Ayat ini kalau kita rujuk, kita kombinasikan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 24, tuan-tuan, seringkali kita ingatkan apabila kita baca satu ayat yang baru, tuan-tuan kena merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Jadi walaupun kita baca ayat nombor 25, kita baca ayat 25, tiba-tiba pagi ni belajar tentang orang yang bertanya bila berlakunya kiamat. Apa perkaitan dia? Jadi kalau kita baca ayat nombor 24, kalau masih ingat lagi pada hari Khamis yang lalu, Allah beritahu bahawa dialah yang telah mengembangbiakkan manusia, beranak pinak, bercucu cicit tu. Allah ceritakan. Kemudian Allah ingatkan, nanti kepada Allah lah manusia itu akan dikumpulkan. Kemudian ayat 25 ni
Allah menerangkan ada orang yang tak percaya hari pengumpulan itu. Sebab tu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Okey, apa yang kita dapat belajar pada ayat yang baru kita baca sebentar tadi, ayat yang ke-25? Ada lebih kurang 3 pelajaran. Yang pertama, kita mengetahui sikap melampaui batas manusia ini terhadap Allah, yang mana mereka ini, kenapa kita kata sikap melampaui batas? Sebenarnya ayat ini mereka seperti mempertikaikan, mereka seperti meremehkan, mereka seperti dalam keadaan mereka tak percaya tadi itu. Sehingga apa? Mereka bertanya, sering bertanya, bila Muhammad, bila? Mereka seperti cabar, kalau kau betul lah Muhammad, kalau kau orang yang benar, bila nak datangnya hari kiamat tu? Mereka seperti mereka minta untuk datang. Ini menunjukkan sifat manusia yang melampaui batas terhadap Allah, yang Allah itu merupakan Rabb sekalian alam, dan terhadap orang yang menyampaikan risalahnya. Okey. Pelajaran nombor 2, dalam ayat ini bukti yang jelas bahawa Rasul SAW telah pun mengingatkan manusia tentang hari kebangkitan semula dan diberikan pembalasan. So nanti tidak ada lagi hujah di hadapan Allah. Nanti di hari akhirat, apabila hidup di hari akhirat, kalau ada yang kata kami tak pernah tahu pun lepas kami mati ni akan hidup semula, ada hari pembalasan, adanya syurga, adanya neraka, tidak ada lagi alasan. Kerana ayat ini membuktikan bahawa mereka seringkali bertanya. Maknanya seringkalilah Nabi memberikan peringatan. Pelajaran yang ketiga, ayat ini juga menjadi bukti bahawa orang kafir ini tidak mempercayai apa-apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang hari kebangkitan semula setelah berlakunya kematian. Ayat ni kita pernah jumpa dalam surah Yasin. Ayat-ayat ni kita pernah jumpa juga dalam surah As-Sajdah, yang mereka bertanya tentang hari kiamat. Baik, apa tindakan yang boleh kita lakukan bagi ayat yang ke-25 tadi? Okay, yang pertama, kita kena meyakini, walaupun kita dah yakin, kita dah percaya dah. Sebab salah satu rukun iman yang 6 adalah percaya kepada hari kiamat. Jadi apabila kita jumpa ayat tu diulang, maka dia dapat memberikan lagi keyakinan. So kita kena meyakinkan lagi, kita kena menambahkan lagi keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala tentang hari pengumpulan, penghimpunan di hari kiamat itu adalah benar. Kita kena pegang tu. Ingat sampai bila-bila. Suatu hari nanti kita pasti akan berkumpul beramai-ramai di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan perkara itu adalah benar. Kalau kita dah yakin dari sudut hati kita, mulut kita kata ya hari penghimpunan tu ada, meyakini itu mesti dibuktikan juga dengan amal salih. Itu baru iman yang lengkap. Dia tak cukup kata okey, dalam hati saya meyakini kiamat itu benar, wujud, mulut pun sebut, tetapi amalnya, hidupnya, cara bekerjanya, cara berkeluarganya, hidup dia dekat dunia tu seolah-olah seperti manusia yang tak bersiap sedia hari kebangkitan itu. Itu imannya belum lagi sempurna. Dia kena yakin ditambah dengan pembuktian amal soleh. Tindakan yang kedua, kita dapat belajar, kita kena membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan apa, walaupun kita rasa boleh ke, kalau tulang dah hancur, badan dah tinggal tulang, daging-daging dah tak ada, boleh ke nak dihidupkan kembali? Bagi kita, apa saja yang Nabi SAW sampaikan, ia adalah
benar. Ini adalah sifat orang yang benar-benar beriman, seperti yang Allah sebut dalam suratul Hujurat ayat nombor 15. Allah memberitahu orang yang sebenar-benar beriman ni apa? Allah memberitahu sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman. Allah kata kalau imannya nak sempurna, merekalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia percaya Rasulnya kata apa, dan mereka itu tidak lagi ragu, yakin apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lanjutkan pada ayat yang ke-26. Okey, ayat 26 ni ia merupakan jawapan kepada mereka sering tanya, bila berlaku kiamat tu, bila hari dijanjikan tu, bila? Nabi SAW dia tahu tak bila berlakunya hari yang Allah janjikan tu nak datang? Maka ayat 26 ini Allah memberitahu kepada Nabi SAW macam mana nak jawab. Okey, kita bacakan ayatnya. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Masya Allah. Nampak tuan-tuan penat ya? Okey. Qul, katakanlah. Okey. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya dah sebutkan sebelum ini dalam suratul Mulk ada berapa qul diulang? Ada? Tak apa, saya ingatkan kembali, ada 6. Ayat nombor 26 ni kita jumpa kalimah qul, iaitu perintah buat kali yang ketiga. Allah kata qul, katakanlah, ataupun bahasa mudahnya adalah jawablah. Kata apa? Jawab apa? Persoalan yang dilontarkan pada ayat nombor 25 tadi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan, maknanya ilmu tentang apa? Tentang kiamat yang mereka tanya tu hanyalah ada di sisi Allah. Nabi beritahu apa? Nabi kata aku tak tahu. Yang tahu bila al-wa'du, hari yang dijanjikan itu datang, ia hanya ada pada Allah sahaja. Muhammad, kau kena kata macam tu kepada mereka. Dan kau kena katakan lagi, namun sesungguhnya aku hanyalah seorang nadhir, seorang pemberi peringatan mubin, yang nyata, yang jelas. Okey, boleh faham ayat nombor 26? Maknanya Nabi SAW tahu tak bila berlaku kiamat? Nabi tidak mengetahuinya kalau Allah tidak memberitahu kepada Nabi SAW. Okey, ayat ini kalau kita baca komentar ulasan para ulama tafsir, seperti mana kata Al-Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir mengatakan bahawasanya tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat itu dengan pasti kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah hanya memerintahkanku, ku itu adalah Rasul, untuk memberitahu kamu bahawa perkara itu pasti ada dan dia akan terjadi. Jadi ayat ni Allah hanya kata, Muhammad, benda tu pasti ada, pasti terjadi. Tetapi bila terjadi, serahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Tapi kalau dia datang, tak ada seorang boleh lari. Ini nanti kita belajar dekat surah Al-Waqi'ah selepas Aidil Adha, Aidil Fitri dalam seribu dia. Kita akan belajar surah yang pasti datang, dia panggil Al-Waqi'ah. Itu kita akan belajar nanti. Okey, ayat ni kalau kita dalami sedikit lagi, kita jumpa tak perkataan innama? Innama kan, qul innama. Okey, innama ni dia lebih kuat
dia macam innama ni, dia berbeza sikit dengan inna. Kita kata inna, lepas tu ada ma. So kalau innama, kita kena tambah. Kalau inna kan ada sesungguhnya, tetapi kalau ada innama, hanya sesungguhnya. Kita kena tambah perkataan hanya sesungguhnya. Okey, kita lihat kepada ulasan apa makna ayat wa innama ana nadhirun mubin. Kata al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu tugas Nabi itu hanyalah untuk sampaikan saja, ingatkan saja. Okey, so ayat ni juga mengatakan bahawa perkara itu telah pun aku sampaikan kepada kamu semua. Baik, tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-26 ini? Ada 4 pengajaran. Ada masa lagi, insya-Allah lebih kurang dalam 4 minit. Pelajaran yang pertama, apa kita dapat belajar? Tiada sesiapa pun yang dia tahu tarikh berlakunya hari kiamat melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun begitu, Nabi SAW Allah pernah bagi tahu dari sudut umum je, hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Itu Nabi dia bagi tahu macam tu je. Cuma Jumaat yang mana? Hari tu ada orang kata Jumaat yang bulan Ramadan tahun lepas, kan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi pastinya hari Jumaat ada dalam hadis. Tapi Jumaat yang mana, bila, ia hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 2, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengingatkan dengan jelas tentang kewujudan dan kedatangannya hari kiamat. Nabi bukan datang nak bagi tahu kiamat spesifik berlaku bila, tapi tugas Nabi ingatkan kiamat itu adalah benar, hari pertemuan dengan Allah itu benar, syurga ini benar, neraka ini adalah benar. Itu tugas Nabi SAW. Pelajaran nombor 3, Rasul SAW dia tidak akan memperkatakan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Nabi tak boleh nak teka-teka. Allah beritahu, kalau kau tak tahu Muhammad, kau kata ke? Kau hanya kata Tuhan saja yang tahu. Menunjukkan Nabi dia tak akan memandai-mandai untuk mengatakan apa yang dia tidak tahu. Pelajaran nombor 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masa hadapan melainkan setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa hadapan ni apa yang kita bincangkan ni? Tentang hari kiamat. Okey, apa tindakan yang kita kena ambil daripada 4 pelajaran tadi? So ada 4 tindakan. Yang pertama, kalau Nabi pun dia tidak akan menjawab apa yang dia tidak tahu, dia hanya bagi tahu apa yang Allah bagi tahu, maka kita pun kena bertindak seperti Nabi. Apa dia? Tidak memperkatakan apa yang kita tidak tahu, khususnya tentang perkara ghaib. Perkara ghaib ni jangan nak pandai-pandai, nak prediklah, nak tentukan, dan tak boleh. Dalam agama tidak boleh, terutama tentang hari kiamat. Tindakan nombor 2, kita kena serahkan urusan kedatangan hari kiamat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Tindakan nombor 3, kalau Nabi pun kerjanya nadhirun mubin, maka kita pun kenalah tiru macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan manusia tentang hari kiamat yang pasti datang. Kena ingatkan selalu. Paling kurang khutbah Jumaat kenalah ada tajuk tentang hari kiamat. Jangan dalam tempoh 1 tahun tu pasal kiamat tak cerita, pasal mati pun tak cerita, pasal neraka pun tak cerita. Tu yang manusia jadi lupa daratan. Sebab kita ni jenis lupa. Jadi kena diingatkan selalu.
Tiru macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan yang keempat, kalau kita tahu kiamat tu pasti datang, pasti terjadi, pasti wujud, maka kita kena buat apa? Bersiap sedia menghadapi hari kebangkitan semula dengan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa persiapan kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang nak tolong kita nanti di hari akhirat? Agak-agaknya ahli keluarga confirm tak boleh tolong, dah tak, memang tak pasti, yang memang tak boleh tolong kita. Ada banyak ayat Quran. Antara yang moga-moga boleh tolong kita, pertama amal lah, dan di antara lain syafaat. Ada banyak jenis syafaat di hari akhirat. Moga-moga Al-Quran, ya, Al-Quran yang tuan-tuan selalu baca, tadarus, duduk sekejap belajar memahami ayat Quran setiap pagi, akan dengar balik rakaman dan sebagainya. Moga-moga kita ada usaha tu melayakkan kita ini diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quranul Karim. Kalau kita baca syafaat Al-Quran tu, Masya Allah, nanti ada surah yang paling ke depan, ya, surah yang paling ke depan, dia akan lindung kita semua di akhirat. Dia lah yang akan jadi pengawal kita, adalah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Dia yang paling ke depan sekali berjalan. Tapi persoalannya, adakah kita layak mendapat syafaat Al-Quran? Al-Quran ni kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata Quran itu menjadi hujjatu, dia menjadi hujah untuk kamu. So dialah yang akan jadi penggembala nanti dengan Allah. Dia defend kita, minta keampunan kepada Allah untuk kita. Tetapi tengok usaha kita dengan kadar yang mana. Jadi ambil ruang yang Allah bagi ni untuk dekatkan diri dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Moga-moga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita berada pada hari penghimpunan yang pasti akan datang. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-27 pada hari esok, InsyaAllah. InsyaAllah minggu ni kita boleh tamatkan surah Al-Mulk, dan minggu yang berikutnya kita akan tukar pula metodologi pembelajaran. Kita akan kongsikan cerita yang paling terbaik sekali di dalam Al-Quran, InsyaAllah. Itu pada kuliah yang minggu yang berikutnya, InsyaAllah. Baik, besok kita sambung ayat yang ke-27. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan memohon keampunan Allah Azza wa Jalla, dan kita berpesan-pesan dengan kepentingan waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.